Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seterusnya ya. Tahniah kepada pelajar-pelajar yang telah selesai menjawab tiga jenis haba yang kita telah belajar sebelum ni. Haba pemendakan, haba penyesaran, haba peneutralan. Dan ni yang terakhir ya. Yang terakhir ni adalah haba pembakaran. Okey, untuk haba pembakaran ni kita akan melihat sebab ada sikit perbezaan. Okey, sikit perbezaan bermakna cara pengiraan tetap sama, 3 step yang saya dah ajar. Cuma dia ada sikit beza nanti pada kiraan mol, tu saja. Mudah je. Okey. Rujuk kepada modul master kimia kita, ya, boleh rujuk pada modul master kimia kita pada tajuk haba pembakaran. Okey, eksperimennya kita ada di sana. Maklumat-maklumatnya ada di sana ya. Okey, cuma ini saya nak tunjuk gambar rajahnya saja. Okey, ini gambar rajah untuk haba pembakaran. Jadi boleh salin dalam modul awak itu pada ruangan gambar rajah. Okey, sedikit penerangan di sini. Kita menggunakan ya, kita menyukat dulu air ya, kita sukat dulu air 100 cm3 air suling ya. 100 cm3 air kita sukat dan kita masukkan ke dalam bekas kuprum. Yang ini beza sikit. Sebelum ni kita guna bekas atau cawan plastik. Okey, yang ini kita guna bekas kuprum, ya. Okey, kenapa kita menggunakan bekas kuprum? Sebab apa yang kita nak di sini ialah haba yang terbebas daripada pembakaran etanol dalam pelita tu, kita nak haba tu dipindahkan kepada air dalam bekas kuprum tu. Jadi kita nak kira haba terbebas ni. Jadi haba tu kita pindah kepada air yang dalam bekas kuprum tu. Jadi kalau kita guna bekas kalau kita guna bekas kuprum ni, maksudnya haba ni yang terbebas ni diserap sepenuhnya oleh air dalam bekas kuprum. Itu tujuan kita. Kita nak kalau boleh haba ni diserap sepenuhnya. Ya, tapi mungkin tak dapat lah. Tapi kita kena guna bekas yang bersifat konduktor, yang boleh menyerap. Bekas yang boleh kita kata ya menyerap haba 100% kepada air dalamnya. Okey. Itu sebab bekas kuprum ya. Kemudian kita letakkan di bawahnya pelita berisi etanol. Kenapa etanol? Sebab kita nak kira haba pembakaran untuk etanol. Nanti etanol ni kita bakar, haba terbebas tu kita nak kira. Ya. Okey, kemudian kita letakkan bekas kuprum tu di atas tungku kaki 3. Tengok, kita tak menggunakan kasa dawai ya, sebab kalau kita guna kasa dawai, nanti haba yang terbebas akan diserap oleh kasa dawai. Okay, kita guna segitiga tanah liat. Ya. Segitiga tanah liat. Pastikan ya, segitiga tanah liat. Kemudian kita guna penghadap angin. Tujuannya supaya angin tak ganggu haba. Maksudnya haba yang terbebas tu tidak terbebas keluar. Haba yang dibebaskan oleh pelita berisi etanol tu kalau boleh diserap 1% pada air tu. Itu tujuan dia. Okey, ini gambar rajah dia ya. So 100 cm3 air nanti kita akan guna dalam pengiraan. Okey, jadi awak boleh salin gambar rajah ni. Okey. Seterusnya kita melihat kepada modul kita juga, sambung muka surat sebelahnya ya. Okey, untuk persamaan. Okey, kita ambil contoh sini, kita nak kira haba pembakaran untuk etanol. Okey, ini persamaan untuk etanol, pembakaran dia, dan persamaan ini saya rasa kita dah banyak kali buat, terutama dalam tajuk sebatang karbon ya, sebatang karbon. Okey, etanol C2H5 OH. Okey, bila kita bakar, dia akan menghasilkan dua jenis hasil saja, karbon dioksida dan air. Imbang, kita imbang. Okey, kemudian kita melihat kepada definisi. Apa definisi haba pembakaran? Sama je, sama. Cuma ada beza sikit di belakangnya. Haba yang terbebas apabila 1 mol bahan terbakar dengan lengkap. 1 mol bahan terbakar dengan lengkap. Itu definisi haba pembakaran. Okey, kemudian seterusnya kita nak kira. Sebagaimana saya sebut tadi, pengiraannya tetap sama. Langkahnya ada 3 step, 3 langkah dan sama. Yang pertama, kita kira mol, sama macam sebelum-sebelum ni. Okey, untuk kita kira mol, beza kat sini saja. Ya, beza di sini saja. Okey. Kalau sebelum ni kita guna mol, kira menggunakan formula MV/1000. Di sini mol kita guna formula mol
sama dengan jisim bagi jisim molar. Itu je beza. Okey, mol apa kita nak kira? Mol etanol. Ya, mol etanol. Sebab dia bagi keputusan tadi, jadual keputusan tu ada di sana maklumat tentang etanol. Okey. Jadi untuk pengiraan mol ini, awak rujuk jadual keputusan dalam modul kita ya. Saya tak tunjuk kat sini. Okey, jisim mol sama dengan jisim bagi jisim molar. Okey, jisim dia, jisim etanol, kita tolak 46.30 tolak 45.98. 46.30 ni ambil di mana? Ini ialah jisim sebelum pembakaran. Jisim sebelum kita bakar. Jisim awal, etanol dengan pelita tadi pada modul ya. Tolak dengan 45.98 tu jisim pelita dengan etanol selepas pembakaran. Mana? Sebelum tolak selepas kita dapatlah jisim etanol terbakar. Itu M tu. Bahagi dengan jisim molar. Jisim molar tu kita biasalah kira kan. Saya tunjuk tu maknanya saja nak suruh awak faham. Sebenarnya benda ni benda mudah je kan. Itu dah faham lah. Etanol C2H5OH tu ya. Okey, 0.32 bahagi dengan 46. Bila kita kira kita akan dapat 0.32 bagi 46. 46 tu jisim molar etanol ya. Dan kita akan dapat hasilnya 0.007. Itu saya dah bundarkan 0.07. Dia ada perpuluhan, tapi kita nak senang kita bundarkan. Biasa sepatutnya dia tepat ya. Cuma di sini ada perpuluhan, tak apa. Okey, itu step yang pertama. Step yang kedua sama, kita kira Q, haba terbebas. Sama formula. Q sama dengan MC theta, sama. Okey, cuma di sini ya, M ni adalah jisim, tapi dalam kes haba ni kita guna isi padu. Isi padu apa kita ambil? Di sini kita ambil isi padu air. Air yang kita panas dalam bekas kuprum tadi. Ya, 100 cm3. Ingat balik, dalam gambar rajah tadi kita panaskan air dalam bekas kuprum. Air itu berapa isi padunya? 100. Maka kita guna di sini. M-nya 100, C-nya tak payah ceritalah, benda sama 4.2, theta suhu dia, perubahan suhu, suhu akhir tolak suhu awal. Rujuk jadual kita tadi kan, jadual pada modul kita 48 tolak 28. Darab kita akan dapat jawapan 8400 joule. Okey, tak ada masalah, benda sama. Langkah yang ketiga, kita kira haba pembakaran, delta H, haba pembakaran. Sama, haba pembakaran delta H sama dengan Q per N. Q haba terbebas, N mol. Okey, 8400 bagi dengan mol kita tadi 0.007, kita dapat 1200. Ingat, sebab ada yang masih lagi ada yang silap, mesti tak ada negatif. Kenapa negatif? Ulang balik EXO. Tidak boleh ni EXO. Kenapa EXO? Suhu kan meningkat daripada 28 kepada 48. Bila suhu meningkat itu kan EXO. Okey, mesti ada tanda negatif dan mesti ada unit kilojoule per mol. Nanti awak bahagi, awak dapat dalam unit joule. Jadi joule ni panjang. Awak tukar pada kilojoule jawapan tu. Ya, bagi dengan 1000. Dapatlah 1200 kilojoule per mol. Okey, mudah je. Kemudian kita tengok kepada gambar rajak arah tenaga. Sama. Sebiji sama sebagaimana sebelum ni. Okey, yang pertama kita ada paksi ke atas dan tulis tenaga. Kemudian kita ada dua level, bukan level, aras ya, tenaga. Okey, kita letak bahan tenak balas. C2H5OH tambah 3O2. Ini dalam persamaan kita tadi. Copy paste je. Ya, dan hasil tenak balas kita 2CO2 tambah 3H2O. Okey, copy paste juga daripada persamaan tadi. Kemudian letakkan nilai haba pembakaran dia, delta H-nya, negatif 1200 kJ per mol. Ya, biasanya untuk gambar rajah arah tenaga ni kita ada 3 markah dalam periksa. Okey, jangan lupa benda ni mudah senang, jangan kita buang markah, rugi kita. Okey, next kemudian kita tengok kepada latihan. Okey, siapkan latihan tu, dan selepas latihan tu kita ada sikit lagi nota di sana. Okey, yang pertamanya langkah berjaga-jaga. Dalam eksperimen ni kita ada langkah berjaga-jaga. Yang pertama, pastikan air dalam bekas kuprum sentiasa dikacau dengan termometer. Jadi, termometer berada dalam air, ya, kacau. Jangan sentuh dasar, kan? Kacau sepanjang masa supaya haba tu seragam. Okey, sehingga suhu tadi daripada 28 meningkat jadi 48, kena sentiasa kacau. Okey. Yang kedua, kita menggunakan windshield penghadang angin. Dah dalam gambaran tidak ada ya. Tujuannya untuk supaya haba tidak terbebas ke persekitaran.
Yang ketiga, biasanya kita kena letakkan pelita etanol tu sedekat mungkin dengan bekas kuprum. Kalau boleh, hampir sehampirnya. Apa tujuan? Supaya haba yang dibebaskan oleh pembakar etanol terus diserap masuk ke dalam air dalam bekas kuprum. Itu dia punya tujuannya. Kalau kita letak jauh, nanti haba tu terbebas keluar. Keputusan tak tepat nanti ya. Dan bila kita buat, biasanya kita takkan dapat keputusan yang tepat. Biasanya haba yang kita kira itu kurang daripada nilai sebenar. Apa sebab? Maka ini antara sebabnya lah. Yang pertama, sudah pasti ada haba terbebas. Kita buat macam mana pun, kita guna penghadang angin dan sebagainya, tapi tetap ada haba terbebas. Itu kita tak boleh nak kawal. Ya. Yang kedua, sebahagian haba diserap oleh bekas kuprum. Jadi, kita nak haba terbebas diserap oleh air 100%. Tapi, tidak mungkin sebab ada haba yang akan diserap oleh bekas kuprum. Bekas kuprum sendiri itu menyerap haba. Jadi haba diserap situ dah kurang dah sikit. Yang ketiga, berlakunya pembakaran tak lengkap. Bila pembakaran tak lengkap, maknanya haba tu tidak maksimum lah yang terbebas. Ini mungkin berlaku 3 sebab. Kenapa? Biasanya haba pembakaran yang diperoleh kurang daripada nilai sebenar. Yang sebenarnya lebih tinggi biasanya daripada keputusan yang kita buat dalam eksperimen kita. Okey. Kemudian satu lagi, perbandingan haba pembakaran beberapa jenis alkohol. Maksudnya kalau kita nak guna alkohol mana yang terbaik? Kita ada etanol. Kita ada metanol, yang satu metanol. Kita ada metanol, kita ada etanol, kita ada butanol, propanol, butanol sampai seterusnya kan. Dalam banyak-banyak alkohol ni kita nak guna yang mana? Yang mana terbaik? Okey. Haba pembakaran alkohol meningkat apabila atom karbon per molekul meningkat. Jadi maksudnya macam ni. Metanolnya CH3OH. Okey. Kemudian kita ada etanol. Etanol C2H5OH. Antara metanol CH3OH dengan etanol, metanol tadi CH3OH dengan etanol C2H5OH. Okey, mana yang terbaik? Mana lagi banyak haba terbebas? Mana lagi banyak haba pembakaran? Maka jawabnya etanol C2H5OH. Etanol C2H5OH dengan propanol C3H7OH. Mana lagi baik? Jawabnya propanol sebab C-nya ada 3 kan? Macam tu maksudnya. Kenapa? Sebab semakin banyak haba dibebaskan apabila semakin banyak bilangan mol air dan karbon dioksida yang terhasil. Jadi kalau kita buat persamaan nanti, kita tengoklah boleh kira mol air dan karbon dioksida bagi pembakaran etanol contohnya lebih banyak daripada mol air dan karbon dioksida bagi pembakaran metanol. Boleh buat persamaan nanti, boleh tengok ya. Jadi kesimpulannya, kalau kita buat graf, biasa keluar dalam periksa ni. Bila kita buat graf apa? Graf haba pembakaran dengan bilangan atom karbon per molekul. Maka biasanya dia akan berkadar terus. Semakin banyak atom karbon, semakin banyak haba pembakaran yang terbebas. Okey. Itu saja. Okey. Untuk kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.